Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Di antara asbab ayat ini diturun oleh Allah Subhanahu wa taala ialah tatkala ada seorang yang bernama Uyainah bin Hash Al-Fazari, iaitu dia merupakan seorang pimpinan kabilah, orang yang bangsawan, orang yang ada pangkat, ada kedudukan. Dia hendak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi pada ketika itu berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebahagian besar daripada sahabat-sahabat Nabi yang mereka ini adalah merupakan ahlus sufah, yang mereka ini dalam keadaan pakaiannya yang tidak seberapa, dalam keadaan bau yang ada sedikit tidak selesa, mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Salman Al-Farisi, di antaranya Syuhaib bin Sunan Ar-Rumi, di antaranya Bilal bin Hamamah Al-Habashi, dan lain-lain daripada para sahabat yang mereka ini terdiri daripada kelompok orang-orang yang susah. Kemudian berkatalah Uyainah, "Sesungguhnya kami memiliki kemuliaan. Kami ni orang yang baik, orang yang ada pangkat, orang yang ada kedudukan. Maka bila kami nak masuk bertemumu wahai Muhammad, aku mengharapkan kau keluarkanlah mereka-mereka itu yang terdiri daripada barisan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang susah, yang miskin." Kata Uyainah, "Keluarkan mereka kerana mereka ini mengganggu kami dengan bau mereka, dengan pakaian mereka. Atau," kata Uyainah, "asingkan kami, sediakan bilik bagi kami dan sediakan bilik bagi mereka." Nabi SAW diturunkan padanya wahyu untuk membuat keputusan berada di bahagian mana dan berada di pihak mana. Kerana Uyainah ni adalah merupakan pemimpin masyarakat yang kalau boleh menerima Islam, artinya akan membuka ruang kepada masyarakat yang dipimpin juga akan memeluk Islam. Tetapi Nabi SAW dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada Nabi, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan di waktu petang, dengan melakukan kepelbagaian ibadah bagi mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala." Jelas Nabi diperintah supaya bersama-sama dengan kelompok orang-orang yang miskin, dengan mendahulukan ungkapan wahyu Allah, "Wasbir", hendaklah kamu sabar. Artinya dalam kita menyantuni kelompok mereka-mereka yang kita gelar sebagai fakir, kita gelar sebagai miskin, maka mendepani sifat ialah sifat sabar apabila mendepani mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung lagi, "Wala ta'du 'ainaka 'anhum", wahai Muhammad, jangan sekali-kali engkau memalingkan pandangan engkau daripada mereka sampai kepada peringkat itu. Maknanya tetap dengan kelompok orang-orang yang miskin tadi, tetap bersama dengan orang-orang yang pakaiannya tidak seberapa,
tetap dengan mereka yang ada sedikit bau yang tidak sedap, berbanding dengan Uyainah tadi yang ada jawatan, yang berketerampilan. Kata Allah Subhanahu wa taala, sabar wala ta'du aynaka, jangan sekali-kali kamu berpaling daripada mereka. Kenapa Allah Taala perintah supaya jangan berpaling? Lantaran kalau berpaling itu bagi tujuan untuk zinatal hayatad dunya, kerana hendak mengambil bahagian habuan-habuan daripada dunia. Wala tuti', jangan kau patuh kepada mereka-mereka yang telah kami lalaikan. Kan tadi Uyainah minta sama ada asingkan ataupun sisihkan kelompok-kelompok orang yang miskin tadi, atau menyediakan khusus tempat untuk dia. Maka Allah menyatakan wala tuti', jangan kau patuh pada permintaan itu, kerana mereka itu adalah orang-orang yang telah dilalaikan oleh Allah akan hatinya daripada mengingati kami, iaitu mengingati Allah. Dan jangan patuh kepada mereka, kerana mereka itu adalah daripada kalangan orang-orang yang wattaba'a hawa, yang mengikut hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta, dan adalah keadaan itu melewati batas. Permintaan mereka pengasingan dan juga penyisihan. Fakir miskin itu suatu permintaan di sisi Allah adalah sesuatu yang melampaui batas. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perbincangan para ulama mengenai fiqh ataupun fiqh korban, maka sebaik-baik daripada korban itu ialah apabila kita hanya memakan sedikit sahaja daripada daging korban yang kita laksanakan, manakala selebihnya kita berikan kepada fakir miskin, juga kepada mereka-mereka yang tidak miskin, tidak fakir, kenalan kita ataupun di kalangan orang-orang kaya boleh menerima apa yang dikategorikan sebagai daging korban. Dalam pembahagian daging tadi mestilah disampaikan kepada fakir. Dihimpunkan berapa orang fakir, katakan fakirnya ada 5 orang. Selepas diasingkan 1/3, 1/3 ada 3 bahagian. Kelompok yang miskin, kelompok yang T20, kemudian bahagian kita sendiri yang melaksanakan korban. Kemungkinan di bahagian T20 ramai, ramai. Di bahagian yang miskin ini mungkin sedikit. Tidak boleh dibagi sama rata dengan orang yang ramai. Oleh kerana fakir miskin ada 5, maka bahagian tadi hendaklah dibagi kepada 5. Yang T20 ramai tak? T20 ramai, maka dikecilkan timbangannya. Manakala yang fakir, dia tidak boleh mengikuti T20. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kehebatan fakir itu. Itu sebab dalam hadis Nabi yang lain, daripada Al-Hasan radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, pada hari kiamat kelak seorang hamba didatangkan, lalu Allah Subhanahu wa taala mengemukakan alasan kepadanya sebagaimana seseorang mengemukakan alasan kepada orang lain di dunia. Maka zat yang maha mulia kekuasaannya, lagi maha agung perihalnya, berfirman, demi kemuliaanku dan keagunganku, aku tidak menyempitkan dunia bagimu kerana kehinaanmu bagiku, akan tetapi kerana kemuliaan dan fadilat yang aku sediakan untukmu, keluarlah wahai hambaku ke barisan-barisan ini, dan lihatlah siapa yang pernah memberimu makan kerana aku, atau memberimu pakaian kerana aku, yang dengan itu dia menginginkan keredaanku, maka ambillah dia, kerana dia milikmu,
Saat itu manusia telah diliputi oleh keringat, lalu hamba tersebut menyela-nyela bahagian, mencari-cari dalam barisan dan melihat orang yang telah melakukan itu terhadapnya. Lantas dia memegang tangannya lalu memasukkan bersama ke dalam syurga. Hadis ini pertama sekali nak beritahu akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberi alasan, sebagaimana memberi alasan seorang lelaki kepada seorang lelaki. Lalu Allah menyatakan, bukanlah aku memiskinkan engkau sewaktu di dunia lantaran aku menghina engkau, akan tetapi aku datangkan cubaan kemiskinan kepadamu adalah kerana a'dadtu laka minal karamati wal fadilah, adalah dikarenakan aku telah menyediakan bagi engkau suatu tempat yang mulia dan suatu tempat yang istimewa. Lantaran itu kata Allah Subhanahu wa taala, wahai si miskin, wahai hambaku, maka engkau keluarlah daripada barisan, kemudian kau carilah, kalau ada di depan kamu itu orang-orang yang dulu sewaktu di dunia mereka pernah memberikan sesuap 2 nasi kepada kamu. Diberikan nasi itu bukan kerana hendakkan undi, tetapi dikarenakan kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Carilah, ada tak dulu orang dekat dunia melemparkan sehelai 2 pakaian kepada kamu dengan kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fakhudh biyadih, engkau pegang tangannya, fahuwa laka, hari ini dia milik engkau. Ini tuan-tuan yang dikatakan orang-orang fakir diberikan syafaat. Allah memberi syafaat kepada dia dengan dia boleh memberi syafaat kepada orang-orang yang dulu semasa di dunia pernah membantu mereka. Wan nasu yawma idzin qad aljamahumul araqu, dan pada ketika itu manusia sedang berada dalam keadaan peluh yang makin lama makin naik, makin lama makin naik, yang pernah dulu saya ceritakan kepada tuan-tuan, sampai kepada peringkat habisnya peluh maka keluarnya darah, habisnya darah keluarnya nanah. Ada sebahagiannya berada pada posisi hanya peluhnya di buku lali, ada sebahagiannya di peringkat lutut, ada di peringkat pinggang, ada yang hampir-hampir tenggelam, dan ada yang benar-benar tenggelam dalam lautan peluh. Pada ketika itu datanglah si miskin ini, wa yanzuru man fa'ala dzalika bih, maka dia mencari-cari orang yang pernah membantunya sewaktu di dunia, fayakhudhu biyadih, kemudian dia memegang tangannya, fayudkhiluhul jannah, lalu membawa mereka masuk ke dalam syurga. Jom kita tengok WhatsApp kita, mana yang banyak? Adakah daripada kalangan mereka yang fakir atau mereka yang tidak tergolong daripada yang fakir? Kerana orang yang fakir ni dia pasti akan membantu, kerana fakir adalah kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang pernah juga saya kongsikan, orang miskin, orang fakir ni hebat. Apa hebatnya? Dia boleh memakan harta benda yang haram bagi kita tetapi halal bagi dia. Kita ada duit banyak, sampai masa kita diarahkan mengeluarkan zakat. Kalau tidak mengeluarkan zakat, duit itu kita makan, maka haram duit itu ke atas kita. Lalu siapakah yang membersihkan duit itu? Yang membersihkan duit itu adalah si miskin. Hebatnya title seorang yang miskin, haram bagi kita tetapi halal bagi dia. Siapakah
yang akan menjadikan dapatan kita dalam mencari rezeki, dia akan subur. Kita berniaga, kemudian daripada perniagaan kita tadi, bagaimana untuk dia subur? Salah satunya ialah dengan kita mengeluarkan zakat. Maka kata para ulama, sebenarnya yang menyuburkan pendapatan kita adalah para fuqara, para orang yang miskin. Mereka lah sebenarnya yang menyuburkan pendapatan orang yang mengeluarkan zakat. Oleh kerana itu para hadirin, orang yang kaya dia akan menyayangi orang yang fakir, kerana dengan adanya fakir maka Allah Ta'ala memberkati rezeki yang dia perolehi, yang bolehlah kita namakan dia sebagai an-numuwu, iaitu subur dengan keberkatan datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si miskin tidak pernah berhasad dengki kepada si kaya, kerana dengan kekayaan orang yang beriman tadi dapat memenuhi kehendak orang-orang miskin. Itulah kehebatan apa yang dipaparkan dalam Islam terhadap orang kaya dan juga terhadap orang miskin. Orang fakir ni dia menyehatkan si kaya menjadi sihat tubuh badan dia. Kerana orang miskin, orang fakir, bila dia mendapat bantuan daripada orang kaya, kalau dia beriman kepada Allah, maka dia akan mendoakan orang yang memberi pertolongan kepada dia. Akhirnya si kaya tadi yang memberi bantuan, yang memberi pertolongan, dengan izin Allah Ta'ala dia akan menjadi bertambah sehat. Ni rahsia-rahsia yang kadang-kadang kita tak tahu. Kadang-kadang kita tak tahu. Tuan-tuan, siapa pula orang yang kaya? Orang yang kaya ni tuan-tuan cukup mudah untuk kita kenal. Prinsip ataupun pengenalan dalam syariat, orang kaya itu siapa dia? Maknanya orang yang terkeluar daripada landasan kemiskinan. Siapakah dia? Orang yang menyempurnakan urusan nafkah dia. Apabila seseorang itu makan minumnya selesai, makan minum isteri anak-anaknya selesai, maka selesai satu tanggungjawab nafkah. Kemudian pakaiannya pula selesai, kemudian ada tempat tinggal. Kalau melihat pada tiga ini semuanya telah sempurna, ada pula lebihan, maka dia adalah orang yang berkemampuan. Bila sebut berkemampuan ni, maknanya orang yang kena mengeluarkan, memberi bantuan. Adapun orang yang ada makan, tempat tinggal, pakaian, tetapi tidak ada padanya simpanan, itu saja yang dia ada, dia termasuk dalam kategori fuqara. Kais pagi, makan pagi, fuqara. Kais pagi, makan pagi, kais malam, tak ada makan, miskin. Itu lebih kurang lah, lebih kurang kalau kita nak faham. Kadang-kadang tuan-tuan, orang miskin bila dia bersedekah berbanding dengan orang kaya yang bersedekah, Allah Ta'ala melipat kali gandakan pahala bagi orang miskin. Kata Nabi SAW, 1 dirham daripada sedekah lebih utama daripada 100,000. Maknanya RM1 orang bersedekah, pahala RM1 mengalahkan orang bersedekah RM100,000. Jadi para sahabat tak faham, kemudian bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana ya Rasulullah boleh berlaku sedemikian? Maka dijawab oleh Nabi SAW, seseorang mengeluarkan dari tumpukan hartanya sebanyak 100,000 dan menyedekahkan dia, sementara orang lain mengeluarkan 1 dirham daripada 2 dirham
yang hanya itu sahaja miliknya dengan kerelaan hatinya, maka pemilik 1 dirham itu lebih utama daripada pemilik 100,000 dirham. Itu sebab orang miskin kalau dia mengeluarkan bantuan, dia bersedekah, pahalanya jauh lebih besar berbanding dengan orang kaya. Walaupun jumlah orang miskin mengeluarkan sedekah tadi pada jumlah yang sedikit, orang kaya mengeluarkan pada jumlah yang banyak. Tetapi orang miskin apabila dia mengeluarkan sebahagian daripada hartanya, seolah-olah dia mengeluarkan separuh daripada hartanya. Itu sebab kata Nabi, dia ni ada 2 dirham aja, dia sedekah 1 dirham. Itu sebab tuan-tuan, saya acap kali mengulang, pelajar-pelajar saya di madrasah khairiyah, kita dilatih untuk sentiasa bersedekah. Masuk aja sekolah, terus beri sedekah. Kenapa tuan-tuan? Dia nisbahkan kepada budak-budak hadir ke sekolah, dia hanya memiliki duit, ayah dia beri RM4 je. Itulah duit dia. Bila dia masuk kawasan sekolah, dia beri RM1 masuk dalam tabung, meninggalkan RM3 untuk air dan juga mi. Artinya 1/3, 1/4 daripada harta dia, walaupun nilainya RM1, di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar. Itu sebab bila diamalkan perkara-perkara ini, itulah nanti yang akan menambah keberkatan ilmu yang akan mereka perolehi semasa proses pembelajaran. Namun begitu, asas kepada pemberian tadi mestilah asasnya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang kaya tadi kenapa dapat sedikit pahala, walhal wang yang diberi adalah banyak, kerana dia beri RM100,000 tetapi dalam simpanannya ada RM500,000 lagi. Artinya para hadirin, dia memberi bukan daripada separuh harta dia, tetapi dia memberi hanya sedikit sebahagian daripada harta dia. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan dengan sedikit kupasan mengenai kelompok-kelompok yang diminati, yang dirapati oleh Nabi SAW, iaitu daripada kalangan mereka-mereka yang fakir. Kerana nanti kita akan melaksanakan ibadat korban, maka jangan terlepas daripada kelompok-kelompok ini, kerana kelompok-kelompok ini apabila dibacakan beberapa hadis di sini, mereka akan datang kepada kita, akan membantu memberi syafaat di atas kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, lalu memimpin kita masuk ke dalam syurga. Sekadar itu saja. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.